Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan manfaatkanlah kami dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa tu? Kita lah yang beriman, yang yakin, yang percaya penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya penuh bahwasanya Allah menciptakan malaikat. Kita yakin, kita orang beriman, penuh keyakinan Allah menurunkan kitab-kitab. Kita yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwasanya Allah lah yang mengutuskan para rasul. Allah mengutuskan rasul yang terakhir, junjungan kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan melalui Nabi Muhammad kepada kita. Dan kita orang yang beriman, yakin dan percaya penuh bahwasanya Allah menciptakan hari kiamat, yang kita akan berpindah pergi sampai kepada hari kiamat satu hari nanti tak dapat elak. Dan Allah juga menciptakan qada dan menentukan qada dan qadar. Kesemuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lah orang beriman itu. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ulama sebut, hendaklah kita sebagai orang beriman ambil perhatian. Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu, kecuali pasti ada di sana perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak sebutkan kepada kita, yang perkara itu membawa kebaikan yang banyak kepada kita ataupun menghindarkan keburukan-keburukan daripada kita. Sebab itu bila Allah sebut Ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran, kita dengar elok-elok, kita perhati elok-elok, sebab itu untuk kita. Kutiba alaikumus siyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Ya Allah, pasal apa kami kena puasa ya Allah? Pasal apa kami tak boleh makan, tak boleh minum? Pasal apa kami tak boleh bersama dengan isteri kami? Tak boleh sengaja muntah
dan sebagainya, perkara-perkara yang dilarang dalam puasa. Ya Allah, pasal apa kami yang kena, ya Allah, perkara ini? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima', tak boleh muntah sengaja dan sebagainya. Dan bukan kamu saja yang kena, wahai orang beriman, bukan kamu saja yang kena puasa ni. Bukan kamu sahaja, wahai umat Muhammad, umat akhir zaman, bukan kamu saja yang kena. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini sebagaimana orang-orang dulu pun diwajibkan kepada mereka berpuasa. Jangan kamu rasa kamu kena naya. Tak, ini adalah untuk semua orang. Kewajipan puasa semua umat kena. Ya Allah, pasal apa kami kena puasa? Apa yang kami dapat daripada puasa ini, ya Allah? Apa yang umat, kenapakah semua orang wajib puasa? Orang dulu-dulu, umat terdahulu pun wajib puasa, kami pun wajib puasa. Pasti ya Allah ada di sana sesuatu. La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Kamu semua wahai orang beriman wajib berpuasa sebagaimana umat-umat dulu berpuasa. Semoga kamu bertakwa. Semoga tuan-tuan, semoga-moga ni boleh jadi, boleh tak jadi. Tapi bila Allah Ta'ala janjikan semoga kepada kita, itu insya-Allah kita dapat. Semoga kamu bertakwa. Takwa itu, semoga kamu dapat takwa itu. Allah wa tazawwu. Takwa ni apa? Takwa ini adalah bekalan yang terbaik yang kita akan bawa jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan persiapkanlah bekalan, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Nak kita berjumpa Allah nanti, tuan-tuan. Sebab itu puasa ini penting. Allah Ta'ala sebut mulakan ayat wajib puasa dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Macam mana kita dapat takwa daripada puasa ni? Tuan-tuan, takwa ini bila kita puasa sungguh-sungguh, sebenarnya kita sedang memupuk nilai-nilai takwa dalam diri kita. Takwa dekat mana? Takwa siapa pun tak nampak. Yang kata takwa, siapa pun tak nampak. Hak kita nampak, takwa. Takwa kita nampak, takwa kita tak nampak. Yang Nabi sebut, Nabi sejuk dengan tangan, at-taqwa hahuna. Takwa dalam ni. At-taqwa hahuna. Nabi ulang 3 kali. At-taqwa hahuna. Duduk dalam dada kita, takwa ni tak nampak. Macam mana kita nak suburkan dia? Macam mana kita nak tanam dia, nak besarkan dia? Macam kita tanam pokok tak nampak. Dengan puasa, tuan-tuan, kita menyemai benih-benih takwa di dalam jiwa kita, insya-Allah. Dengan puasa, tuan-tuan, yang siapa pun tak nampak kita ni puasa ke tak puasa. Sembahyang orang boleh nampak, zakat orang boleh nampak, haji orang boleh nampak. Tapi puasa ni, kalau benar-benar puasa, sebenarnya orang itulah orang bertakwa. Tak ada siapa yang nak tengok dia ni puasa ke tak puasa. Tak boleh kata. Allah Akbar. Itulah apa yang kita akan dapat daripada puasa. Itu sekadar itu dulu. Kita serius pada hari ini. Saya ni, macam tuan-tuan tahu lah, budak kampung ni juga lah. Sama-sama mandi sungai dulu. Hak lapis saya kebun pisang ni ramai. Pakat mandi sungai. Mandi sungai budak-budak kecil dulu tak tahulah, zaman saya masih lagi telanjang. Jadi kita bila panggil mai kebun pisang ni, malulah sikit sebab kecil-kecil dulu mandi telanjang kat Sungai Sentap.
Mai musim orang lemah, mati lemah, tak mandi sungai. Berapa lama? 2-3 bulan kan. Lepas tu mandi balik. Masa tu ayak jauh naik. Oh, seronok mandi. Naik rakit sebagainya. Jadi bila Al-Fadil Sa'alih panggil ni, kita pun rasa segan jugalah. Sama je kalau lanjut, lagi segan. Depan so panggil tu kita pun segan. Sebab dia kata, Ustaz, apa hukum? Orang ngajar tu ngaji, apa hukum mandi bogel? Oh, dia tanya hukum kita pula. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah dapat bersama pada pagi ini dengan tuan-tuan, adik-beradik, tok-tok menakan, bapak menakan, abang-abang, ayah-ayah kita dan adik-adik kita, untuk kita bersama-sama dalam suasana kerohanian ni. Tuan-tuan tahu tak, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan beberapa tempat ke atas tempat-tempat yang lain. Kelebihan tempat yang Allah Ta'ala bagi. Tempat yang paling elok kat mana tuan-tuan? Tempat paling elok kat mana atas muka bumi ni? Mekah. Tempat yang paling elok atas muka bumi ni tuan-tuan. Tu memang kita nampak Mekah, tapi ada satu lagi tempat yang orang lupa. Tempat yang paling elok, Buq'ah. Yang paling elok di atas muka bumi ni adalah tanah yang menutupi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqam Rasulullah. Tuan-tuan, tempat tu yang paling elok. Kedua baru Mekah Al-Mukarramah. Seterusnya Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidin Nabawi, Masjid Nabi di Madinah. Keempat Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Lepas tu ni tempat ni masjid kita, rumah Allah, semua masjid, tempat yang paling elok. Allah melebihkan tempat-tempat ni. Allah melebihkan tempat ni di atas kawasan-kawasan tanah-tanah yang lain. Sebagaimana Allah memberikan kelebihan kepada tempat ke atas tempat-tempat yang lain, Allah juga memberikan kelebihan terhadap masa tu masa kepada masa-masa yang lain. Masa yang paling elok, masa yang paling berkat, antaranya apa? Hari Jumaat. Paling elok. Dalam seminggu, yang paling elok, hari yang paling elok adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, khairu yaumin tatlu'u fihi syamsu yaumul Jumu'ah. Hari yang terbaik, yang terbit matahari padanya ialah hari Jumaat. Dalam sehari, dalam hari, bukan tadi minggu, dalam hari, masa paling baik bila tuan-tuan? Ni dalam hari ni, esok ke kemarin ke lusa ke? Masa yang paling baik adalah waktu sahur, 2/3 malam, iaitu ketika orang-orang soleh bangun tahajud. Orang-orang fasik tidur berdengkur, tak bangun-bangun. Yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala turun rahmatnya pada 2/3 malam itu, turun ke langit dunia. Allah Ta'ala dengan rahmatnya menjenguk kita, tengok siapa yang nak minta ampun kepada Allah ketika mana waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa ni waktu sahur, waktu 2/3 malam tahajud, mereka bangkit untuk istighfar. Dalam hari sebelum subuh itu waktu yang terbaik. Dalam setahun, waktu mana yang paling baik? Banyak. 10 terawal Zulhijjah sebelum haji, waktu sunat puasa. 1 Zulhijjah sampai 9 kita sunat puasa. 10 tak boleh lah. 10 sebab hari haram puasa. 10 Zulhijjah hari apa? Hari raya haji, mana boleh puasa?
Tapi hari yang terbaik adalah 10 yang pertama Zulhijjah. Yang Allah Subhanahu wa taala sumpah dalam Quran, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar Allah bersumpah, dan Allah bersumpah demi 10 hari. 10 hari. Hari yang 10. Tuan-tuan, selepas itu adalah Ramadan. Hari yang terbaik, bulan dalam bulan yang terbaik, antara bulan yang terbaik yang Allah Ta'ala bagi kelebihan adalah Ramadan yang kita berada dalamnya sekarang. Tuan-tuan, apabila tempat itu tempat yang terbaik, Mekah, Madinah, Masjid Nabawi, Maqam Rasulullah, Masjidil Aqsa, di masjid kita, bila tempat itu terbaik, pahala dia ganda. Sembahyang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Sembahyang di Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Sembahyang di Masjidil Aqsa 500 kali ganda. Sembahyang di masjid berganda-ganda daripada kita sembahyang di rumah kita. Jadi tempat yang baik ada ganda. Begitu juga dengan masa yang baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak gandaan-gandaannya. Saya kita akan baca adalah hadis kalau sempat kan. Dalam pukul kita berhenti dalam pukul apa? 7. Terserah. Terserah. Syafi'i. Lajak sikit tak apa. Kau nak pergi balik menyorok ke macam mana kan? Motong. Pahala berganda di tempat yang Allah Ta'ala pilih. Pahala berganda juga di masa yang Allah Ta'ala pilih. Kita sekarang berada dalam Ramadan yang setiap detiknya, setiap masanya adalah ditimbang dengan emas. Tuan-tuan, benda yang tidak berharga kita timbang pakai apa? Yang kurang berharga ni, tan tu, pakai tan lah. Timbang tan tu. Ataupun mudah cara kita jawab, kita kata benda hak biasa-biasa ni pakai timbang kilo. Timbang kilo. Tapi emas tuan-tuan, emas tuan-tuan, kita timbang pakai apa? Kita tak main kilo. Gram pun tak kira lah. Sekali emas. Lain kita main 0.00 gram pun dah ada harga. Ramadan ni tuan-tuan macam tu juga. Kita tak boleh kata okey, sehari Ramadan telah berlalu, 2 hari Ramadan telah berlalu, 10 hari Ramadan telah berlalu. Kita nampak kurang nilai Ramadan tu. Ramadan ni tuan-tuan, nilai dia 1 detik, 1 saat Ramadan telah pun berlalu. Tuan-tuan, nilai tu. Setiap detik Ramadan yang berlalu ni kita jangan rasa, kita kena rasa rugi kalau kita tak buat ibadat, kalau kita tak buat benda baik. Tidur pun tuan-tuan nak bagi elok, Nabi sebut naumus shaim ibadah. Tidur orang puasa ni ibadah. Setiap detik yang berlalu tu tuan-tuan Ramadan ni, dia mahal. Dia amat bernilai. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ada 2 hadis yang nak baca kepada tuan-tuan. Satu hadis qudsi, muttafaqun alaih, disepakati sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
dalam hadis kursi. Bila Nabi sebut dalam hadis, Allah setelah berfirman, bukan Quran. Dia tak sampai tahap Quran, dia tak ada Quran, tapi dia hadis. Nama dia hadis kursi yang Nabi riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam adalah baginya, untuknya. Itu amalan anak Adam. Sembahyang, wuduk, sembahyang, zakat, haji, dan semua amalan soleh yang lain, semua adalah amalan anak Adam. Illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Illa as-siyam, kecuali amalan puasa, amalan untuk. Bukankah sembahyang ke, wuduk ke, zakat ke, haji ke, semua tu adalah Allah yang suruh? Sebab apa? Puasa saja yang menjadi amalan untuk Allah. Bukankah amalan lain pun Allah yang suruh? Amalan untuk Allah juga. Nisbah kepada Allah, nisbah puasa kepada Allah ni tuan-tuan, dia macam dengan kita panggil rumah Allah, masjid. Kaabah Baitullah, Kaabah itu Baitullah, rumah Allah. Walaupun semua alam ini, semua bumi ini, setiap inci bumi semua milik Allah, semua milik Allah, tapi nisbah Baitullah, Kaabah itu kepada Allah, nisbah tasyrif, nisbah memuliakan, kemuliaan. Sebab tempat itu mulia, nisbah kepada Allah. Sama dengan puasa, puasa adalah amalan untuk Allah. Amalan lain pun amalan Allah juga, untuk Allah juga, Allah yang mewajibkan juga. Tapi kenapakah puasa Allah Ta'ala kata ini untuk aku, amalan lain untuk anak Adam? Kerana amalan-amalan yang lain orang boleh tengok, orang boleh nampak, kita boleh riak. Boleh riak kan? Boleh riak. Bukan kata suruh riak dah. Boleh riak maksudnya tergambar orang boleh riak dengan amalan-amalan yang lain. Tak riak pun orang boleh nampak, dia boleh tunjuk ke orang. Ataupun kalau dia tak tunjuk pun orang boleh tahu. Amalan-amalan yang lain orang boleh tahu. Taharah, sembahyang, nampak dia duduk dengan terbalik, duduk rokok, duduk sujud. Zakat, zakat mana boleh orang tahu, aku bayar sendiri. Tu orang yang terima boleh tahu. Banyak senyap-senyap, orang yang terima boleh tahu. Terima zakat daripada siapa? Tak bayar kat orang, aku bayar pakai online. Transfer bank ya, transfer online, potong gaji. Mana ada siapa tahu? Orang tu kerani yang buat potong gaji tu tahu. Tak, transfer online, tak ada siapa tahu, buat seorang-seorang dengan handset lah. Lagilah orang tahu. Pusat zakat tahu. Naik, kita transfer online dalam Jom Zakat Kedah tu. Dalam Jom Zakat Kedah tu, transfer online tu ada naik nama kita dengan kad dalam kita. Sekian-sekian bayar zakat fitrah RM21 sebab makan beras mahal ni. Ada bayar 14 tu, 14 dengan RM7. Kalau ni makan beras temukut lah. Macam temukut lah. Beras apa? Beras hancok. Beras hancok berapa persen? 10%. RM7 bayar. Zakat tau. Dalam zakat naik nama, siap kad nalan, bukan kata nama saja, siap kad nalan lagi mereka boleh tahu. Amalan zakat orang boleh tahu. Haji lagi boleh tahu. Orang tak tahu pun kita panggil, mai nuri doa selamat pergi haji. Tu sebelum pergi haji. Lepas pergi haji, balik mai tengok kepala botak lah. Lepas tu orang main rumah, minum air Zam-Zam, makan kacang kurma dan juga sebagainya. Lagi orang tahu. Tapi ada kes haji yang mereka terkandas di Kuala Lumpur. Tengok visa Furada. Visa Furada ni tuan-tuan, visa VIP. Mereka kata, boleh pergi haji bukan muasasah, bukan dengan tabung haji. Pergi haji dengan visa Furada, visa VIP.
Mereka beli kerajaan Arab Saudi bagi kat VIP mana-mana tak tahu. Mereka bagi banyak kota. Kat menteri ke apa ke, 10 ke 20 kota. Kita pun ambil kota tu, bayar mahal. Syarikat ejen ni pun ambil tu, bayar mahal. Tiba-tiba tipu. Visa Forada, visa VIP ni, tengok-tengok syarikat agensi tu tipu. Terkandas di KLA. Sangkut KLA Kenuri buat dah. Panggil orang buat doa selamat dah, takkan nak patah balik. Dia duduklah di Kuala Lumpur 40 hari. Tak balik. Orang kata duduk Kuala Lumpur 40 hari. Lepas tu pergi kat Cokit tu, Jalan Tar, Jalan Tengku Ahmad, Jalan Tar tu pergi beli kacang-kacang apa. Ni sikit, beli ni, balik mai jamu orang. Balik mai abang atas PHG lah. Nak malu, takut malu ke? Malu tersilap. Pergi beli visa VIP yang tipu. Tuan-tuan, amalan-amalan orang, amalan-amalan lain semua orang boleh tahu, kecuali puasa. Siapa yang boleh habaq confirm kata kita dah ni di tengah puasa? Siapa boleh confirm, tuan-tuan, perempuan lah ni puasa no? Tak tahu. Takut jadi puasa yang yuk. Bangkit pagi, seluk payuk. Puasa yiyak, sambil mandi minum air. Siapa nak tahu? Tengok buat letih. Ramai tengah hari petang ni buat nampak buat letih. Puasa ni puasa, aku puasa tak. Tiba-tiba puasa yang yuk dengan puasa yiyak. Allah. Jadi puasa ni kita dengan Tuhan. Dengan manusia kita tak boleh nak kata kita puasa tak tahu. Orang tak boleh nak kata. Kita dengan Tuhan. Sebab itulah puasa amalan yang Allah Ta'ala special, jadikan special, istimewa daripada amalan-amalan yang lain. Dan sebab itulah Allah Ta'ala sambung dalam hadis kursi, wa ana ajzi bihi. Oleh kerana puasa ni hanya antara aku dengan hamba-Ku, maka akulah yang akan bagi ajzi bihi. Aku akan bagi ganjaran kepadanya. Yang lain pun bagi ganjaran juga. Puasa, sembahyang, zakat, haji, semua Allah Ta'ala bagi ganjaran. Tapi Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bihi, untuk puasa akulah yang bagi ganjaran semahu aku. Maksudnya amalan-amalan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, ada kiraan dia siap-siap dah. Satu kebaikan kita buat, berapa Allah Ta'ala balas? Paling kurang wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan 10 kali ganda. Ada amalan yang sampai 700 kali ganda, iaitu infak fi sabilillah, belanja, infak untuk jalan Allah, untuk fakir miskin, untuk jalan kebajikan dan sebagainya, sampai 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Umpama orang yang infak fisabilillah sebagai satu butir benih yang menumbuhkan ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 tangkai itu pula, setiap 7 tangkai itu ada 100 benih pula padi kita. Jadi daripada satu benih 700 kali ganda. Amalan apa? Infak fisabilillah. Ada yang lebih pada tu, ada ganda-ganda. Semua amalan lain semua ada ganda, paling kurang 10 kali ganda. Tapi puasa Allah Ta'ala tak ada kiraan macam ni. Puasa dia tak masuk bawah sistem kiraan. Dia Allah nak bagi secara banyak-banyak, secara pukat. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan bagi ganjaran semahu aku. Dia tak ikut dah hak ganda 10, ganda 100, ganda 700, tak ikut dah. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Puasa inilah yang tahan diri kita, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila hari seseorang kamu berpuasa, oleh kerana puasa ni perisai, fala yarfuth, jangan dia cakap tak elok, carut marut, wala yaskhab, jangan maki hamun, jangan
tempik, tinggi suara, jangan keluarkan kata-kata kesat. Hari kita puasa, jaga mulut kita. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, jika seseorang maki dia, kutuk dia, kata dia, aw qatalahu, ataupun perangi dia, tahan dari kita. Sebab puasa, kita ada perisai. Kata kepada dia, faqul inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Puasa, tahan diri kita tu. Kalau puasa maksudnya kita tahan diri, bukan cakap makan minum sebagainya. Orang maki kita pun jangan balas balik. Jangan kata balik. Balas apa? Habaq kata inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Sebab puasa. Kita buat supaya apa? Puasa ini perisai. Jadikan puasa ini seperti perisai. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, demi Tuhan. La khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa selepas mana waktu zuhur lebih wangi di sisi Allah daripada wangian kasturi. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Saya akhiri dengan potongan ini. Orang yang berpuasa ini, dia mendapat dua keseronokan. Kita yang puasa ni, insya-Allah tuan-tuan, kita bayangkan seronok. Jangan bayangkan kita ni teruk nak tak boleh makan. Tak, kita kena bayang seronok. Bayang seronok, baru kita semangat, baru kita minat, baru kita syok. Tu hadis Nabi ajak kita supaya, ni motivasi, ni psikologi. Dalam hadis Nabi ni, Allah cipta kita. Allah tahu psikologi kita macam mana. Kalau kita rasa teruk puasa, jangan fikir teruk puasa, kita fikir kemanisan yang kita dapat daripada puasa. Seronok. Lis-shaimi farhatan. Ni psikologi. Macam anak-anak kita. Masuk pertandingan ni. Kita suruh anak kita masuk pertandingan. Dapat hadiah 1,000. Nanti minggu depan mereka umum pemenang, naik pentas dapat hadiah 1,000 daripada Sultan Kedah. Anak kita masuk pertandingan. Nak buat apa? Buat macam-macam benda nak buat. Anak kita pun dengar kata dapat 1,000, dengar kata naik atas pentas, dengar kata dapat hadiah daripada Sultan pula. Uish. Tengok abang dia masuk dah terlepas pertandingan tu. Tunjuk pula gambar ni, abang dengan gambar abang tu atas pentas tu ambil gambar 1,000. Dia 1,000 tu tengok dia beli apa? Dia beli game lagi pula. Dah. Anak kita tiang malam tu buat pertandingan tu semua masuk pertandingan. Minat dia tak tengok dah, dia nak teruk tak tidur ke apa ke, habis duit ke untuk pertandingan ke, tak tengok dah. Dia nak dapat tengok tu. Puasa macam tu juga tuan-tuan, jangan fikir hak teruk. Fikir kita bayangkan apa yang kita akan dapat. Lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa ada dua keseronokan, kegembiraan. Yafrahuhuma, dia akan seronok dengan dua benda ni. Dua, bukan satu kegembiraan tu, dua. Orang putih sebut double joy. Double joy. Dua tu kegembiraan kali ganda. Allah. Seronok bila? Seronok tak mana? Bayangkan seronok tak mana? Seronok buka puasa. Allah, seronok buka puasa. Orang perempuan hak tak puasa tu depa. Sampai tak mau buka orang kita sebab tak mau. Sebab tak seronok, sebab tak puasa. Tu ya? Tu ya perempuan. Tu ya no. Dah orang tak puasa ni, kalau dia tipu orang kata puasa pun, masa dia buka tu dia tak seronok. Dia takkan seronok dia buka dengan ramai-ramai, pasal dia tipu dia tak puasa ni. Dia buka tu macam tak seronok. Tapi kita hak puasa bila buka, tangan buka tu kita seronok. Dan yang seronok maksud fitri tu, iza aftara fariha bi fitri, buka maksudnya raya. Habis bulan raya, itu lagi kita seronok. Hari 1 Syawal memang hari seronok. Jangan nak puasa lah hari tu, haram. Kena seronok, kena zahirkan keseronokan. Bagi duit kat budak-budak, bagi kuih raya, bagi ziarah, bagi orang seronok pada hari raya. Sebab hari kita habis puasa.
Sama ada habis puasa tiap-tiap hari kita buka puasa tu, ataupun habis puasa sebulan, iaitu habis puasa dengan kita raya. Itu seronok. Kita bayangkan seronok tu yang pertama, tuan-tuan. Dan seronok yang kedua, iza laqiya rabbahu fariha bisiyami. Kita akan seronok, tuan-tuan, nanti ni hari kiamat. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita seronok bawa, ya Allah, inilah amalan puasa yang aku buat selama mana aku hidup 63 tahun. Ini amalan puasa yang aku bawa, jumpa kamu ya Allah. Kita seronok jumpa dengan Tuhan, bawa amalan puasa ni. Kita bayangkan akhirat nanti ni, kita jumpa Tuhan bawa amalan puasa yang banyak-banyak tu. Allah, kita seronok dengan amalan ni. Tuan-tuan bayangkan dua benda ni cukup untuk kita buat selungguh-selungguh puasa Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa sampai sini dulu perkongsian pada hari ini. Satu hadis saja, hadis kursi yang saya baca. Satu lagi hadis duk prepare dah tadi ni, tapi hadis ni panjang sangat. Dan hadis ni hadis yang darjat dia dhaif. Tapi tak apa, kita boleh baca sebab fadail amal, kita nak tengok kesungguhan, keseronokan kita tu. Insya-Allah, moga-moga kita berjumpa lagi, kita boleh kongsikan lagi hadis ini. Dan juga insya-Allah tuan-tuan, saya harapkan kongsian kita pada hari ini akan memberikan sedikit sebanyak semangat dan motivasi untuk kita puasa sungguh-sungguh, untuk kita buat amalan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan bukan setiap hari Ramadan yang berlalu, jangan sia-siakan setiap detik Ramadan yang berlalu. Boleh nak tidur, boleh tidur dalam keadaan kita nak ambil balik tenaga untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita baca Quran banyak-banyak, untuk kita bantu orang banyak-banyak. Dan saya sarankan tuan-tuan, tiap-tiap hari tolong satu benda yang orang kita tak buat, satu benda yang orang kita tak nampak. Buka puasa ni, kita belanja orang. Kita belanja orang buka puasa. Kita dapat pahala dia puasa, pahala dia tak kurang pun, kita dapat pahala macam dia puasa pula. Allah Ta'ala bagi syurga pula kepada orang yang bagi makanan buka puasa kepada orang. Bagi tuan-tuan, bagi. Masjid buat buka puasa, masjid buat contoh, kalau masjid buat buka puasa, bagi je tuan-tuan. Jangan kira. Ini je bulan yang kita boleh. Saya duduk Mesir, Maidah Rahman, tiap-tiap masjid buat makan sedap-sedap. Di masjid mereka buat Maidah Rahman macam buka puasa kita ni. Orang penuh. Tambah kami pula student, tak ada duit. Memang tiap-tiap petang atok masjid Masjid pula dekat-dekat. Petang ni hari ni masjid ni, hari ni masjid ni. Dah kali kita tahu dah hak ni masjid sedap, kita pergi situ lah. Makan nasi Arab, makan nasi, sedap, sedap tuan-tuan. Seronok. Tuan-tuan yang ada duit, jangan lokek, buat je, bagi makan orang puasa. Kalau masjid buat, nak masjid buat je. Kalau masjid tak buat lagi, buat tuan-tuan. Panggil orang yang dekat-dekat, bagi makan sedap-sedap. Pahala besar kepada orang yang bagi makan kepada orang buka puasa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa sampai sini dulu perkongsian kita pada hari ini. Yang 7 suku lah, eloklah, jangan ajak dia setengah tak boleh. Dia sebab ceramah ni dia tak boleh lebih sejam, dia kena 45 minit sampai ke sejamnya. Ni pun sampai berapa ni? 45 minit. 45 minit elok dah. Sebab ceramah ni dia nak bagi spark, macam spark plug. Nak bagi perak, nak bagi hidup, perak betul jalan lah kita. Tuan-tuan nak kita jalan nyeri lah. Plug dia tak awal tu je. Nak bagi starter tu, nak bagi hidup je. Tuan-tuan jalan Ramadan ni insya-Allah. Walaupun pertemuan kita sebentar sahaja, insya-Allah moga-moga satu Ramadan ni kita akan jadi orang yang terbaik insya-Allah. Dan kita ingat al-a'malu bil khawatim, amalan ni Allah tengok tang hujung. Janganlah masa hujung itulah kita tak buat tarawih, duk kalut dengan baju raya, kuih raya dan sebagainya. Dengar kata tahun ni nak beli raya, anak-anak nak balik raya kan. Dengar kata nak beli rentas negeri beli raya, tak tahu. Kita pun duk kalut sampailah hujung-hujung Ramadan ni kita tinggal amalan, rugi. Sebab Allah tengok amalan ini kat mana? Al-a'malu bil khawatim insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.